والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha, barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi, kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam kita bersama menyambung tadabbur kita daripada surah yang baru, iaitulah suratul Qiyamah, iaitu suratul Qiyamah. Maka insya-Allah taala dalam perbincangan dan perbahasan kita bersama daripada suratul Qiyamah, kita akan lihat bersama pandangan para ulama terhadap surah ini, apa yang dibicarakan oleh mereka daripada pelajaran-pelajaran kita di dalam suratul Qiyamah. InsyaAllah ta'ala kita lihat bersama untuk kita baca beberapa ayat daripada surah tersebut untuk mengambil kebaikan dan keberkatan ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah Sadaqallahul azim. Suratul Qiyamah bermula daripada ayat yang pertama daripada suratul Qiyamah. Hadirin semua, insya-Allah taala kita lihat bersama daripada suratul Qiyamah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini, ataupun nama surah ini dinamakan sebagai suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah, di dalam surah ini terdapat perkataan Al-Qiyamah, iaitu khususnya pada ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla menyebut la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan hari qiyamah. Qiyam ni daripada perkataan qama, yaqumu qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kalau seorang murid masuk ke dalam kelas, lalu gurunya pun masuk, ketua kelas akan berkata qiyaman, maknanya berdiri. Maka hari kiamat adalah hari kebangkitan ataupun hari, tuan-tuan, yang akan berdiri segala manusia pada hari tersebut untuk mereka diadili dan dibicarakan.
Hari kiamat ada namanya lebih daripada 27 nama. Ada namanya qiyamah, ada namanya waqi'ah, ada namanya al-jasiyah, ada namanya al-ba'ats, ada namanya yaumiddin, ada namanya yaumil la raiba fih, dan sebagainya. Okey, Syekh Muhammad ibn Idris Abdul Rauf Al-Marbawi menyebutkan di dalam kitabnya Bahrul Mazi nama-nama kiamat itu dengan sebegitu dan sejumlah banyaknya mengikut kepada hal keadaan kiamat yang akan dihadapi. Maknanya setiap jenis bentuk yang ada di sana ada namanya yang tersendiri. Saat manusia berlutut nanti maka namanya Al-Jathiyah. Nampak? Okay. Saat kegoncangan kuat itu berlaku mungkin namakan al-waqi'ah. Jadi begitulah tuan-tuan, suasana bermula daripada bumi nak dihancurkan sampailah manusia dihisab, maka semua itu memiliki nama-namanya yang berbeza pada fasa-fasanya yang berbeza. Baik. Itu. Jadi surah Al-Qiyamah memiliki 30 ayat. Surah Al-Qiyamah ada 30 ayat. Ayat yang per ayat dan 39 ayat. Ada 39 ayat dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Saya harap selepas 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan bercuti, tuan-tuan tidak tersilap dalam mendefinisikan makna Makkiyah. Jadi apa itu Makkiyah? Masya Allah, ternyata jawapannya semuanya betul. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, jemaah sini je yang saya rasa ingatannya kuat-kuat tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Hadirin semua, alhamdulillah. Jadi itulah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, dan surah ini memiliki beberapa cirinya. Okey, antara cirinya apa dia? Surah ini menekankan aspek akidah, tauhid, kebangkitan dan sebagainya. Itulah bentuk ciri daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Selesai. Allah Azza wa Jalla menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tuan-tuan, la ni kalau kita belajar bahasa Arab, saya yakin semua orang tahu maknanya apa. Namanya tidak. Tapi dalam ayat ni bukan maknanya tidak. Okey? Ayat ini tidak memberikan makna tidak, tetapi dia sebagai suatu ayat penghubung ataupun ayat silah dipanggil. Okey? Okey, ayat silah yang biasanya dan boleh berada pada awal ayat, tetapi yang nak dimaknakan adalah selepas itu uqsimu. La uqsimu maknanya adalah aku bersumpah. Dan tuan-tuan, kita dah sebut dalam banyak kali, kita jumpa sebelum ni beberapa ayat, apabila berlakunya sumpahan di dalam Al-Quran adalah pada menegaskan apa yang nak disumpah itu perkara yang amat penting untuk diberikan perhatian, untuk diambil berat, untuk dijadikan di dalam hidup kita ini suatu perkara yang sangat berat untuk diambil penting. Jangan ambil ringan perkara itu. Okey, dan ayat ini disebutkan di dalam ilmu balaghah. Balaghah ni ilmu sastra Arab. Okey, sebagai permulaan ayat menarik perhatian manusia. Bila sebut la uqsimu biyaumil qiyamah, jadi orang yang dengar mula, kenapa disumpah dengan awal? Begitu kan? Jadi orang Arab ini dia sangat peka dengan bahasa. Kerana kehebatan bangsa Arab pada waktu itu dengan bahasanya. Lalu bila turun ayat Quran la uqsimu biyaumil qiyamah, semuanya jadi terpesona, apa ini? Apa dan selepasnya untuk mereka tahu. Jadi ini adalah seni di dalam bahasa Al-Quran Al-Karim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Baik. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan kali yang kedua, Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah ni apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Nafsu lawamah ni apa tuan-tuan? Lawamah adalah, saya tulis sikit noh. Lawamah, al-lawamah ini adalah peringkat nafsu. Ya Haji Mahfuz, nafsu ada peringkatnya. Okey, ada peringkat jiwa yang tenang, ada peringkat jiwa yang kacau, ada peringkat jiwa yang redha, ada peringkat jiwa yang tengah-tengah antara bermasalah dengan tenang. Kan? Maka dia ada namanya mutmainnah, kan? Dia ada yang bermasalah namanya ammarah. Dia ada yang baik yang tinggi namanya radiyah. Kan, dan sebagainya. Ini saya dah pernah cerita dulu. Dan cuba-cuba jangan pusing kan. Tajuk kita hari ini adalah ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla menyebut, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Lawamah adalah satu perkataan daripada perkataan laum. Laum ni artinya cela. Lawamah yang banyak atau kerap mencela. Maksud mencela di sini bukan mencela buruk, mencela baik. Apa maknanya? Iaitu dan demi nafsu di dalam diri manusia yang selalu mencela dirinya kalau buat benda yang tak baik. Faham tak? Okey? Okey, dapat tak maksudnya? Iaitu nafsu dalam diri manusia yang ada satu peringkat itu dia cela diri dia kalau diri dia buat benda tak baik. Dia cela diri dia balik. Contohnya tuan-tuan, solat tidak di awal waktu. Dia biasa solat awal waktu. Bila dia terlewat solat, dia pun kata, ish, kenapa hari ni sembahyang lambat? Gitu. Jadi dia cela diri dia. Maka orang yang ada peringkat itu adalah dia berada dalam situasi lawamah. Boleh? Nah? Okey. Dia tak baca Quran hari itu. Lalu dia pun kata kepada dirinya, kenapa hari ni tak baca Quran? Benda lain boleh buat, Quran tak baca pula. Dia cela diri dia. Maka peringkat itu peringkat mencela dirinya sendiri, maka dinamakan sebagai lawamah. Bahasa yang lebih baik, bukan lebih baik lah tuan. Bahasa bukan lebih baik. Bahasa yang lebih biasa kita nak senang faham, istilahnya adalah muhasabah. Bahasa yang senang nak faham, iaitu orang yang selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Okey, terhadap dirinya daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhasabah terhadap dirinya daripada hal-hal atau perkara-perkara yang kita jelaskan atau yang kita sebutkan tadi. Boleh tak? Baik. Jadi tuan-tuan, nafsu lawamah ini dikatakan oleh para ulama kejiwaan. Mereka mengatakan nafsu lawamah ini adalah merupakan nafsu, apa dia? Iaitu nafsu di antara selepas nafsu ammarah yang telah dibaiki. Maknanya seorang itu, mulut dia jahat, contohnya tuan. Maknanya dia nakal, buat benda jahat. Satu masa terdetik dalam hatinya, aku ni kenapa jahat sangat? Tak boleh ke aku jadi ni orang yang berguna kepada manusia? Contohnya begitu. Tersedar dalam dirinya. Tuan-tuan, maknanya pada saat itu nafsu dia sudah mula nak ada perubahan kepada yang lebih baik. Setelah dia bermula dengan muhasabah dan cela dirinya sendiri. Boleh? Okey? Macam itulah juga kita dan pada banyak keadaan kita. Kenapa tadi aku cakap bohong kat orang? Itu dia cela diri dia. Tapi orang yang tak ada cela diri dia, dia bohong, dia kata berjaya juga aku bohong orang tu. Kan lain. Nampak tak? Dapat juga aku tipu dia. Kan lain. Nampak? Padan muka dia kena kelentong dengan aku. Itu lain. Tapi orang yang lain dia kata kenapa tadi aku tercakap bohong dengan dia. Nampak? Jadi orang yang bermuhasabah, maka orang itu ada jiwa lawamah. Dia mencela dirinya saat dia melakukan sesuatu yang menyalahi
perintah atau suatu yang jahat, maka ini baik. Okey, ini baik. Satu. Ya. Macam dia Ustaz, tapi lebih kepada dikritik diri dia. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa tak buat ni? Kenapa lambat sembahyang? Kenapa tak baca Quran hari ni? Kenapa tak zikir hari ni? Kenapa? Dia persoalkan diri dia, dia kritik diri dia. Maka itu sifat daripada sifat. Tuan-tuan nak kena faham. Dalam diri kita ini, nafsu adalah sebahagian diri kita. Tak ada siapa yang boleh buang nafsu, tuan-tuan. Nafsu ni tak ada siapa yang boleh buang. Cuba tuan-tuan buang, keluarkan sekejap, letak tepi. Tak ada. Dia kata, Ustaz, saya dah tak ada nafsu dah Ustaz. Bohong, tuan-tuan. Selama dia kata dia nak makan kambing golek, maka dia ada nafsu lagi. Bohong, tuan-tuan. Bohong. Nafsu tidak boleh dibuang. Tetapi nafsu boleh boleh ditingkatkan kedudukan dan hal keadaannya. Daripada jahat kepada cela, kepada tenang, kepada baik saja. Nafsu ini adalah satu daripada komponen diri kita yang takkan boleh dibuang. Kalau kereta tu tuan-tuan, enjinnya sebahagian daripada kereta tak boleh dibuang. Satu, kita juga dipakaikan nafsu tadi, kita ada nafsu kan. Kemudian kita ada jasad. Jasad ni macam pakaian kita. Kita dipakaikan dengan jasad. Dalam jasad kita ada nafsu, keinginan. Dah, tuan-tuan. Dan ada faktor yang ketiga, ada dalam diri kita, namanya roh. Kata Syekh Muhammad Ratib bin Nabulsi, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, roh ini adalah penggeraknya kepada jiwa dan nafsu itu. Kalau rohnya kuat menggerakkan dengan kebaikan, maka akan tertolaklah jiwa itu kepada arah-arah yang semakin jadi lebih baik. Semakin lebih baik, tuan-tuan. Tapi kalau penggerak dan pelincirnya tak ada dan tak kuat, kekallah static engine lama dengan enjin lamanya. Faham tak? Tuan-tuan naik kereta pakai minyak RON 95 dengan naik kereta pakai RON 100. Beza ke sama? Beza. Pakai RON 95, tuan-tuan, bunyinya bising sikit, perginya tak pick up sangat, tak laju sangat. Pakai RON 100, belum tekan dah jalan dah. Contohnya gitu. Maknanya laju. Hadirin semua, tuan-tuan tengok. Memberikan makna apa dia? Orang yang rohnya itu dikuatkan, tuan-tuan, maka akan menggerakkan nafsunya meningkat kepada peningkatan yang lebih baik daripada nafsunya yang dulu yang tak baik. Tuan-tuan, jadi kata Syekh Muhammad Ratib bin Nabulsi, dalam diri kita ada nafsu. Dan gerakkan dalam tubuh kita ini ke arah baik ataupun tidak mengikut kepada kekuatan roh yang kita tolak untuk membentuk diri kita. Dah, jadi ada 3 unsur. Pertama, diri kita, iaitu nafsu. Kedua, tubuh badan kita. Yang ketiganya, roh yang ada dalam diri kita. 3 ini komponen yang wujud dalam diri kita. Jadi roh dengan nafsu lain. Kalau rohnya kuat, nafsunya dia dapat ada kekuatan minyak yang kuat untuk mengelola enjin itu. Boleh tak? Faham? Baik, di mana faktor syaitan? Di mana pengaruh syaitan? Syaitan ni adalah faktor luaran yang dia punya kerja cuma bisik je, tuan-tuan. Kalau minyak dah tak kuat, maka dia masukkan karat ataupun dia masukkan air dalam tu, jadi rosak enjin. Maka kerosakan enjin itulah menyebabkan kita tidak kuat. Itu bahasa kereta, tuan. Kalau bahasa diri kita, dia adalah faktor luar yang masuk ke dalam diri kita dengan bisikan dan was-was. Dia faktor luar. Kalau tidak ada kekuatan roh dan tidak ada kekuatan jiwa pada waktu itu, maka was-was menjadi kuat ke dalam diri seseorang itu. Jadi sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sebenarnya pengaruh syaitan itu, tipu dayanya ke atas kamu lemah sekali. Tetapi sebab kamu pun lemah dah, jadi dia pun rasa macam kuat tipu dayanya. Tetapi kalau kamu memiliki jiwa dan roh yang kuat, tipu dayanya adalah lemah. Jadi tuan-tuan, yang kuat 3 je. Diri kita adalah 3. Nafsu kita,
tubuh fizikal kita yang menjadi pakaian kepada diri kita. Kemudian yang ketiganya adalah roh. Okay? Ini unsur yang ada dalam diri kita. Baik, hadirin semua, nafsu yang ada dalam diri kita, kalau dia dibiarkan, dia rosak, maka jadilah dia ammarah. Ammarah ni maknanya apa? Dia semua suruh buat benda jahat. Sampailah satu masa dia tersedar, lalu dia cela diri dia dan bermuhasabah. Inilah peranan syariat. Siapa yang beramal dengan syariat, maka akan semakin terbentuk nafsu dia. Faham tak? Maknanya semakin baik nafsu dia. Naik kepada lawamah. Ini peranan syariat. Dengan adanya syariat sembahyang, adanya syariat zakat, adanya syariat puasa, maka dia seperti mengetuk nafsu itu, tuan-tuan, untuk dia lama-lama termuhasabah. Sebab itu orang kalau jaga sembahyang, kan tuan-tuan baca dalam surah Al-Ankabut, ayat tentang sembahyang apa dia? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu siapa yang baca tu? Khatib baca, tuan-tuan, dekat sembahyang Jumaat. Boleh kata setiap Jumaat nak habis tu dia akan baca. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sendiri, dia boleh menjadi ejen untuk mencegah kamu daripada kekejian dan kemungkaran. Tengok. Keji dan munkar. Kenapa? Kerana syariat dengan peranannya, dia membentuk nafsu. Maka sebab itu, tuan-tuan, orang tu kalau sembahyang, tapi dia masih buat jahat, biarkan dia terus sembahyang. Kerana satu masa nanti, solatnya akan mengubah diri dia. Tapi jangan sampai tinggal solat. Kalau tinggal solat, faktor perubah tak ada lah. Faham? Faktor yang akan ubah diri dia itu tak ada lah. Maka solat adalah asasnya. Baik, sambung ayatnya. Nafsul lawamah. Okey. Maknanya nafsul lawamah nafsu yang besar, yang penting dalam diri manusia. Sambung seterusnya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Baik. Kemudian ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Adakah manusia itu menyangka kami tidak akan mampu menghimpunkan kembali tulang-tulang mereka untuk menjadi manusia yang baru sekali lagi setelah mereka hancur lebur di dalam tanah. Faham? Tuan-tuan, ini persoalan bukan minta jawapan, tetapi cuba kamu fikir dengan logik. Adakah mungkin orang yang kafir itu, okey, dikatakan, tuan-tuan, orang lelaki yang tanya ini namanya Adi bin Rabi'ah. Adi bin Rabi'ah. Adi bin Rabi'ah. Ain dalia tak ada titik, bin Rabi'ah. Adi bin Rabi'ah. Siapa dia Adi bin Rabi'ah ni, tuan-tuan? Beliau adalah seorang yang bertemu dengan Nabi dan dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi pun cerita. Lalu dia pun kata, aku tak percaya. Adakah mungkin Allah boleh menghimpunkan balik tulang-tulang yang dah hancur begitu, tuan? Maka ayat ini menyebut ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Adakah manusia menyangka aku, iaitu Allah, tidak mampu untuk jadikan balik tulangnya setelah hancur dalam tanah. Tuan-tuan semua setuju? Kita masuk dalam tanah mamah tubuh kita. Habis semua jadi tanah. Soalannya adalah, tulang yang dah hancur tadi, boleh tak dibangunkan kembali menjadi manusia yang asal? Tuan-tuan, ini persoalannya. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, surah Yasin telah memberikan beberapa jawapan. Surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza bukan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Adakah mungkin manusia itu menyangka mereka setelah hancur tidak dihidupkan kembali? Katakanlah, sesungguhnya yang buat kamu kali pertama, dia boleh bangkitkan kamu semula setelah hancur. Faham tak? Dulu kamu tak ada, sekarang kamu ada. Kamu hancur, nak bangunkan balik sahaja. Faham tak? Dulu kamu tak ada,
Kamu tak ada, kamu air mani saja. Allah bentukkan tulang. Daripada tak ada kepada ada. Sekarang ni kamu dah ada, cuma hancur je. Susun yang balik semula, maka itu berkuasa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kan? Maka orang ini dia tak percaya. Lalu ayat Quran sebut apa? Kami mampu untuk menghimpunkan tulang-tulang kamu. Jadi tuan-tuan, ulama berkata, kenapa sebut tulang? Tulang ini adalah lambang kepada seluruh tubuh manusia. Maknanya apa? Yang susah, bukan yang susah tuan-tuan. Tulang dengan daging ni tuan-tuan, tulang lagi seni penciptaannya. Jadi kalau tulang boleh dikembalikan, daging itu apatah lagi. Kita jadi orang yang beriman, meyakini dan mempercayai kita kalau dah mati memang akan bangkit balik dengan tubuh fizikal kita kembali. Okey. Cuma di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang tulang yang hancur ini, dan terdapat riwayat hadis yang mengatakan semua tubuh anak Adam akan hancur dimakan dan dimamah oleh tanah, kecuali ada satu tulang yang tidak ada, dihancurkan dan dimakan oleh tanah. Tulang itu adalah namanya ajbuz zanab. Namanya ajbu az-zanab. Ajbu az-zanab. Ajbuz zanab ni dekat mana? Tongking tu. Tongking tu dekat mana tuan-tuan? Hujung tulang belakang. Tulang belakang kita ni daripada sini tulang belakang. Kan dia lekuk-lekuk kan? Lekuk. Pegang lekuk akhir sekali kat bawah. Ha? Okay, dan kalau nak pegang, peganglah. Tak pegang pun tak pun, tuan. Takut tak ada. Tu yang saya pegang tu, takut pegang tak ada, tuan. Hujung sekali, dia macam ekor sikit. Betul tak? Itu namanya ajbuz zanab. Disebut dalam sebuah hadis. Hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Syaikh Al-Imam Al-Banjari. Okey, tuan-tuan. Di dalam bukunya Tuhfatul Murid, pada mensyarahkan Jauharatut Tauhid, dia membawakan sebuah riwayat hadis pada menyatakan semuanya akan hancur kecuali ajbuz zanab. Nanti di akhirat masa hari kebangkitan nak berlaku,